Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas keputusan Najib menang 2-1 di Mahkamah Tinggi, akhirnya ini pula keputusan untuk Mahathir. Ada yang kata ini hukum karma untuk Mahathir. Apa pula kata Anda? Apabila berkait dengan isu RCI Batu Putih, Mahkamah menolak semakan kehakiman Mahathir. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan semakan kehakiman Dr. Mahathir Mohamad untuk diwakili Peguam Berhubung Prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili bekas Perdana Menteri itu berkata, Hakim Amarjit Singh menolak semakan kehakiman itu tanpa memberi sebarang alasan atau perintah mengenai kos. Selain Muhammad Rafiq, Mahathir juga diwakili oleh Peguam Zainur Zakaria, manakala Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hassan dan Nur Hafiza Azizan mewakili responden. Mahkamah telah menolak semakan kehakiman tersebut dan Mahkamah tidak memberikan sebarang alasan. Mahkamah menyatakan Mahkamah akan menyediakan jawapan secara bertulis. Kata Zainur ketika ditemui di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini. Pada 12 Jun lalu, Hakim Amarjit Singh membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman sama ada beliau boleh diwakili peguam atau pada prosiding RCI. Amarjit menetapkan hari ini bagi keputusan semakan berkenaan. Mengulas lanjut, Muhammad Rafiq berkata pihaknya akan mengemukakan rayuan berhubung keputusan yang dicapai hari ini. Ia selaras dengan kehendak anak guamnya yang mahu mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan. Arahan daripada anak guam jelas, kita akan merayu di Mahkamah Rayuan dan masa ke semasa kita akan maklumkan, katanya lagi. Jelasnya pihaknya akan memfailkan rayuan berkenaan hari ini. Pada 12 Jun tahun lepas, bekas Perdana Menteri itu memberi keterangan dalam prosiding RCI yang dijalankan secara tertutup dan RCI telah menklasifikasikan laporannya yang dikeluarkan pada 5 Disember 2024. Laporan RCI antaranya berpendapat bahawa Dr. Mahathir berkemungkinan dengan sengaja mendorong jemaah menteri untuk tidak meneruskan kedua-dua permohonan berkaitan walaupun ia bertentangan dengan pendapat perunding antarabangsa yang menyatakan bahawa terdapat asas dan keberangkalian permohonan tersebut untuk berjaya. Dua semakan itu adalah bagi menyemak semula dan mentafsir keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 23 Mei 2008 yang memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih manakala Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 km dari pulau itu adalah milik Malaysia. Selain itu, ICJ memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Dalam laporan setebal 217 muka surat, RCI turut mengesyorkan agar siasatan jenayah boleh dimulakan terhadap Dr. Mahathir mengikut Seksyen 415 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan beliau boleh dihukum di bawah Seksyen 417 dan Seksyen 418 Kanun yang sama. Dr. Mahathir memfailkan permohonan semakan kehakiman itu menamakan 8 responden termasuk pengerusi RCI Madraus Sarif dan mendakwa dia tidak dibenarkan untuk diwakili peguam pilihannya pada prosiding RCI. Selain mendakwa, dirinya mempunyai hak untuk diwakili peguam pilihan dalam siasatan berkenaan. Dr. Mahathir memohon satu pengisytiharan bahawa dia adalah individu yang menjadi perkara dalam siasatan RCI atau terbabit dengan perkara yang sedang disiasat oleh Suruhanjaya. Justru dia memohon perintah mendamus untuk membenarkannya dan peguam hadir sepanjang prosiding RCI.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk kekalahan Mahathir dalam mahkamah apabila mahkamah menolak semakan kehakiman Mahathir berkait RCI Batu Putih. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang menarik untuk kita semua. Benarkah Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, yang mana dianggotai oleh PAS dan Bersatu, kini sedang berpecah? Rupa-rupanya titah Edendum Najib bukan saja menyebabkan kerajaan perpaduan juga huru-hara kerana diserang oleh pembangkang. Anwar Ibrahim juga terpaksa menjawab pelbagai tomahan. Kerajaan pula dituduh, difitnah, dan ada juga yang sampai ada laporan polis. Antaranya, Heri Jamaluddin telah dilaporkan kepada pihak berkuasa kerana satu dakwaan yang seakan-akan mendakwa seperti Azalina Ulman Said dan juga Dr. Zalia seakan-akan menyorok, membantu ataupun bersekongkol, menyorokkan titah Edendum itu, sehingga Azalina bertindak melalui setiausaha mereka masing-masing dan Dr. Zalia juga melalui setiausaha telah pun membuat laporan untuk siasatan terhadap Khairi Jamaluddin kerana mereka menafikan perkara tersebut. Jadi, kali ini Bersatu PAS tidak boleh dilihat berpecah untuk tarik sokongan ahli parlimen lawan, kata Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz. Kesatuan PN boleh tarik ahli parlimen dalam usaha menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16, katanya lagi. Oh, ini paling hebat lah kan. Mahu menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16, ini persoalan besar. Kenapa nak jatuhkan kerajaan sebelum PRU 16? Paling bagus jatuhkanlah kerajaan pada PRU 16, bukan sebelum PRU 16. Apa yang nak takut sangat? Mereka takut sangat ke PRU 16? Kalau betullah Anwar Ibrahim dan kerajaan ini tidak mampu menang, menunjukkan prestasi yang buruk, memberikan pandangan yang buruk ataupun menyusahkan hidup rakyat, tak payahlah nak pula menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16. Tunggulah PRU 16 macam yang telah dititahkan, seperti yang telah dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Agong pun telah bertitah, jangan berpolitik sehingga PRU 16. Kalau nak menjadi kerajaan sangat, bekerjalah cantik-cantik, baik-baik. Buat kerja elok-elok, pasti akan disokong oleh rakyat. Tak perlulah nak jatuhkan kerajaan sebelum PRU 16. Itu membuatkan kita mual. Dengar saja nak jatuhkan kerajaan sebelum PRU 16, semua rakyat sudah trauma. Menjatuhkan sini sana sebelum pilihan raya betul-betul membuatkan kita mual, muak dan betul-betul trauma lah kan. Jadi kita tidak sokong sama sekali apa yang mahu menjatuhkan kerajaan sebelum pilihan raya ini. Seorang pemimpin Bersatu berkata, parti itu dan PAS tidak boleh dilihat berpecah untuk menarik wakil rakyat lawan, menyokong Perikatan Nasional PN dalam usaha menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16. Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz berkata, PN yang mempunyai 68 ahli parlimen di Dewan Rakyat ketika ini memerlukan sokongan wakil rakyat daripada blok kerajaan perpaduan terutamanya UMNO, GPS dan GRS selain daripada bebas. Nak tukar kerajaan ini perlu ada kesatuan. Kena sedarkan dulu PAS dan Bersatu. Tidak boleh nampak ada perpecahan. Tak boleh ada dua imam, katanya. Kalau setuju, baru boleh deal buat perjanjian dengan wakil rakyat parti lain untuk sokong PN ambil alih kerajaan. Katanya dalam ceramah PN di Lembah Pantai malam tadi. Faisal mendakwa 17 daripada 26 ahli parlimen UMNO yang dilabelnya UMNO Ori mungkin menyokong usaha itu, namun ia masih memerlukan sokongan parti lain. Wah, 17 daripada 26 ahli parlimen UMNO dilabelnya UMNO Ori yang mungkin menyokong usaha menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16 ini. Siapa 17 itu? Kalau 17 orang ini mau menyokong PN dan lompat parti, nah ini akan kena denda 10 juta kah 100 juta. Aduh,
ini banyak nih, kalau kena habis nih. Tapi 17 itu betul-betulkah? Saya rasa mereka tidak akan sokong lagi lah buat masa ini selepas adanya istilah-istilah baru yang diberikan kepada UMNO, terutamanya istilah yang telah menyinggung perasaan UMNO dalam sindiran baru-baru ini berkait dengan ayam betina dan ayam jantan. Kalau campur 23 GPS, kata Tun Faisal, pun tak dapat lagi. Kalau ada GRS dan bebas mungkin ada harapan sikit. Itu realitinya, kata beliau. Realitinya hampir mustahil lah PN jadi kerajaan. Mereka memerlukan, kalau 17 campur mereka tak jadi juga. Kalau nak dapat GPS, lagilah susah, lagilah hampir mustahil. Sebab GPS nih mereka menolak politik yang ekstrim. Begitu juga dengan GRS, menolak politik ekstrim. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan PAS. Itulah realitinya. Lagi lama makin susah, kata Tun Faisal, tukar kerajaan sebelum PRU 16. Jadi bersatu dan PAS tak boleh nampak ada perpecahan, baru orang ikut kita, katanya. Tidak menjelaskan lebih lanjut perancangan itu. Bekas timbalan Ketua UMNO Putrajaya itu turut mengakui sukar untuk PN menjatuhkan kerajaan hanya dengan penganjuran perhimpunan awam yang giat dijalankan pembangkang ketika ini. Sebelum ini, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria mendedahkan partinya masih bercita-cita membentuk kerajaan sebelum PRU akan datang dalam ceramah di Kampung Gajah Perak 22 Desember lalu. Presiden PKR Anwar Ibrahim yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-10 pada November 2022 dan penggalnya akan berakhir pada 2027. Jadi ada lebih kurang dalam 2,5 tahun lagi lah kan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.